tempoh hari kita cerita tentang ahli parlimen. Ada 2 ahli parlimen yang menyatakan sokongan kepada PMX. Okey. Now, dia menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri PMX. So, Perdana Menteri pada masa itu ada 2 orang menyatakan sokongan Perdana Menteri, iaitu MP Kuala Kangsar dan juga MP Labuan. Kemudian Hamzah Zainuddin dia buat satu press conference. Dia mengatakan bahawa, tengok, sebenarnya terdapat ugutan terhadap 2 ahli parlimen parti kami. 2 ugutan. Terdapat ugutan terhadap ahli parlimen parti kami menyebabkan beliau menyokong PMX. Okey. So, ugutan. So, kita okeylah. Kalau dia diugut, mana 2 orang ahli parlimen tersebut? Dedahkanlah. Siapa yang mengugut? Oh, kami tengah mengumpul bukti. Dalam press conference itu tak nampak 2 orang tersebut. Okey, tak ada masalah. Kemudian, tiba-tiba MPT, Majlis Perwakilan atau Majlis apa yang dipanggil macam MKT lah, Majlis Kerja Tertinggi Bersatu, ambil alih Bersatu Labuan, ambil alih Bersatu Kuala Kangsar, gantung kedua-dua ahli parlimen Kuala Kangsar dan juga Labuan. Kuala Kangsar digantung 4 tahun, Labuan digantung 6 tahun. Jawatan Kuasa Lembaga Disiplin Bersatu menggantungkan keanggotaan ahli parlimen Labuan, Dr. Suhaili Abdul Rahman yang minggu lalu menyatakan sokongannya kepada Presiden PKR Anwar Ibrahim. Sesuai Agung Bersatu, Hamzah Zainuddin mengesahkan perkara itu dalam satu kenyataan akhbar ringkas malam ini. Hamzah berkata keputusan itu dibuat setelah Jawatan Kuasa berkenaan bersidang hari ini. Setelah diteliti dengan halus, segala bukti dokumentasi, ia adalah satu perkara serius dan didakwa. Pada Khamis lalu, Hamzah mengumumkan bahawa Majlis Tinggi telah melantik Naib Presiden Razi Jidin. Saya kata Peja, bukan Peja, Razi Jidin. Sebagai kedua Bersatu Wilayah Persekutuan yang baru dan Ketua Bahagian Luar menggantikan Suhaili. Jawatan Kuasa Lembaga Bersatu juga menggantung keahlian ahli parlimen Kuala Kangsar. Okey. Hamzah bagaimanapun mendakwa SPRM mengugut Iskandar Zulkarnain supaya menyokong Anwar atau menghadapi tuduhan rasuah di mahkamah. SPRM menafikan dakwaan itu. Hamzah sebelum ini juga berkata PN sedang mengumpul segala bukti berkenaan dakwaan sebelum membuat laporan polis. Baik. Isu dia tuan-tuan, dia kata pada satu sudut dia kata telah diugut oleh wakil SPRM. Kononnya 2 orang ni ada kesalahan yang boleh didakwa. Kalau tak sokong PMX, maka kamu akan kena dakwa. Okay, on one hand. Tapi on the other hand, dia pergi gantung ahli parlimen daripada Kuala Kangsar dan juga Labuan. Now, kalau diorang ni diugut dan dia ada bukti, dia orang kata ada bukti, kenapa 2 orang ni digantung? Kalau diorang ada bukti, kenapa 2 orang ahli parlimen ini digantung? Persoalan dia. Itu saya soalkan malam tadi, saya tanyakan malam tadi. Kalau sekiranya ada bukti bahawa terdapat ugutan, terdapat paksaan, duress, terdapat orang kata tekanan, kalau tak sokong PMX, maka kamu akan didakwa. Dan kami ada bukti-bukti. Kami ada gambar yang lepas ni kami akan buat laporan polis. Kenapa 2 orang ni digantung? Itu persoalan kita nak tanya. Jadi kita nak mempersoalkan, adakah dakwaan bahawa terdapat ugutan, terdapat duress, terdapat paksaan itu sebenarnya satu penipuan daripada Perikatan Nasional dan juga Hamzah Zainuddin specifically sebagai Setiausaha Agong Bersatu. Sebab kalau sekiranya dia memang terdapat dakwaan ugutan dan sebagainya, kenapa nak kena gantung? Sepatutnya kamu bantulah. Oh, kita bersatu, tak apa, we will help you. Kita buat laporan polis. Kita tak apa, don't worry. Kita akan terus membuat laporan polis untuk memastikan perkara ini tidak berlaku. Kenapa dia orang 2 ni tak letak jawatan, tuan-tuan? Dan kenapa dia digantung? Dia ikut style UMNO lah. Dia tak pecat, dia gantung. Kalau dia dipecat, ada risiko bahawa terdapat dakwaan kerusi itu jatuh. Masuk mahkamah, tiba-tiba mahkamah mengatakan tak jatuh, maka dia orang boleh pergi bebas. Tapi kalau sekiranya dia digantung, dia tak boleh pergi bebas, dia masih lagi menyatakan sokongan. Tetapi dalam masa yang sama, kalau dia orang tak puas hati, dia orang boleh letak jawatan. Kalau letak jawatan, PRK akan berlaku. So either way, sebenarnya dia orang sekarang ini PN dah tersepit. Itu saya kata. Undang-undang yang dibuat oleh PN berkenaan dengan Akta Anti Lompat Parti ni, untuk makluman tuan-tuan, Akta Anti Lompat Parti ni PN yang buat. PN buat Akta Anti Lompat Parti ini, undang-undang ini dah pun makan diri sendiri. Sekarang ini dia harapkan bila dia kata, kalau mereka menyokong tak jatuh.
So sekarang ini parti dia yang menyokong. Dua orang ni dia menyokong. Bila Syed Saddiq tarik diri tempoh hari, kerajaan hilang 2/3 satu kerusi. Sekarang ini bila dua orang, dia dah lebih 2/3. 2/3 campur satu orang. 2/3 campur satu. Yang berlaku sekarang ini. Now, dalam keadaan itu, selesa lah. Okay. Timbul persoalan lagi. Semalam kan saya kata bahawa ada 2 MP mengatakan mereka ditawarkan projek. Rupanya ada orang nak buat hotel dekat tempat dia. Itu projek kan? Okay, anyway. And then Fahmi Fazil kata, nak tawar projek. Kenapa? Kami dah ada 149 lebih ahli parlimen. Dah 2/3. Nak luluskan nak luluskan bajet ini tak perlu 2/3 pun. Nak lulus bajet majoriti je. Majoriti ahli yang hadir di dalam dewan sokong dah kira lulus dah bajet tu. So secara dasarnya dah lulus dah bajet. Bajet dah boleh lulus dah. Cuma sekarang ini persoalan yang perlu dibawa adalah bagaimana keadaan, bagaimana sokongan. Now, saya nak bawa cerita. Kenapa timbul kenapa timbul perdebatan dan juga pergaduhan besar di kalangan Bersatu sendiri? Sebelum PRU hari itu saya cakap bahawa 6 bulan lepas saya beritahu yang akan jatuh selepas PRN ini, pilihan raya negeri 6 negeri ini, bukannya Pakatan Harapan, bukan Kerajaan Perpaduan. Yang akan berpecah di dalam PRN ini sebenarnya adalah pembangkang Perikatan Nasional, saya kata. Saya akan bawa beberapa cerita. Pertama, cerita berkenaan di dalam Bersatu itu sendiri. Ada 3 golongan, tuan-tuan. Hamzah Zainuddin, Muhyiddin Yassin dan juga geng Azmin. Kalau tuan-tuan perasan, Azmin langsung tak berbunyi. Relax je dia. Dia orang yang paling senyap ni yang paling bahaya, tuan-tuan. Orang yang paling senyap ni paling bahaya. Terutama pemilihan Bersatu tak lama lagi. Hamzah pula bercita-cita nak jadi presiden sekarang ni. Bagi dia, turn dia pula nak kena jadi Perdana Menteri selepas ini. Alright. Dalam masa yang sama, tiba-tiba dua orang ini menyatakan sokongan keluar. Bersatu bergolak sesama sendiri. Di dalam Bersatu itu berlaku tarik-tari dan juga berlaku pergolakan. Tapi itu di dalam Bersatu. Now, di kalangan Perikatan Nasional itu sendiri, di antara PAS dan juga Bersatu sekarang ni terdapat pertembungan. Pertembungan yang paling besar, tuan-tuan, ialah pertembungan apa? Pertembungan apabila Tun Mahathir dibawa ke dalam Perikatan Nasional untuk menjadi penasihat ekonomi kepada 5 negeri, Kelantan, Terengganu, Perlis dan juga Kedah, 4 negeri yang di bawah pentadbiran Perikatan Nasional. Now, kita kena faham bahawa yang memecat Tun Mahathir sebelum ini siapa? Yang membuang pejuang sehingga tertubuhnya pejuang siapa? Muhyiddin Yassin. Now, bila dikeluarkan, tiba-tiba PAS bawa masuk, seolah-olah mengindikasikan apa? Memberi persepsi apa? Pertama, persepsi, kenapa bawa Mahathir? Kenapa tak lantik Muhyiddin Yassin sebagai penasihat ekonomi? Bukankah Muhyiddin Yassin ini bekas Perdana Menteri? Yang kamu kata sebagai Perdana Menteri yang berjaya kerana mengeluarkan rakyat negara daripada COVID. Kalau Muhyiddin Yassin sebagai seorang Perdana Menteri yang hebat, yang berjaya peringkat federal, lantiklah dia sebagai penasihat ekonomi di negeri-negeri kamu. Sebaliknya, mereka berpaling daripada Muhyiddin Yassin pergi kepada Tun Mahathir. Satu tamparan kepada Bersatu. Kemudian Bersatu merasakan bahawa ini adalah satu tamparan hebat kepada mereka. Satu tamparan yang hebat kepada mereka. Bekas Perdana Menteri yang bersama dengan PAS, yang membawa PAS. Kita kena ingat tahun 2020, PAS tidak pernah menang mana-mana pilihan raya untuk membentuk kerajaan persekutuan. PAS tidak pernah menang mana-mana pilihan raya untuk membentuk kerajaan persekutuan. PAS menerima pelawaan Bersatu yang khianat pada waktu itu untuk membentuk kerajaan persekutuan. Bermakna yang berjasa kepada PAS sehingga mereka boleh merasa jawatan menteri, timbalan menteri adalah Muhyiddin Yassin. Tetapi bila mana mereka susah, maksudnya Bersatu susah, tak jadi kerajaan, PAS jadi kerajaan di negeri-negeri tersebut, dia tak lantik Muhyiddin Yassin. Dia sebaliknya berpatah ataupun berpaling kepada musuh Muhyiddin Yassin. Musuh Bersatu, iaitu Tun Mahathir. Memang Tun Mahathir ni bukan pejuang, kita faham. Tetapi dia yang tubuhkan pejuang.
Dia yang keluar daripada Bersatu untuk menubuhkan Pejuang. Now, pertembungan di dalam dua ini, PAS, geng Tun Mahathir, geng Bersatu tu sendiri, itu dah intra-parti tu dah berlaku satu pertembungan. Inter-parti, di dalam parti tu sendiri, satu pertembungan. Tuan-tuan, saya nak cerita. Pertembungan ini akhirnya menjadikan PN parti pembangkang antara yang terlemah dalam sejarah. Sehingga kan, apa yang mereka duk sibuk sekarang ni, tuan-tuan? Apa yang mereka duk sibuk? Mereka duk sibuk mainkan isu solidarity. Mereka duk sibuk kata PM kita paling apa orang kata tak cakna kepada isu Palestin. Keluar kan? Keluar perkara ini. Saya bawa.